Assalamualaikum. Dan selamat pagi bersama kami, saya Najib Arif dan juga Hakim Rahman. Pagi ini saya kira ada yang rakyat Malaysia yang baru nak tidur, ada juga yang baru bangun dan sebagainya. Kita membawakan perkembangan terkini. Sudah pasti siapa yang mengikuti Astro Awani sejak malam tadi kami membawakan keputusan PRU ke-15. Apa yang boleh kita nyatakan adalah Hakim, Parlimen itu tergantung. Hakim, kalau ada nombornya kita boleh bacakan untuk kita melihat keputusan. Mungkin siapa yang baru bangun pagi ini untuk mengetahui angka-angka ini supaya kita faham. Kemudian kita akan bawakan diskusi ini untuk kita melihat. Kerana apabila tergantung ini sudah pastilah seni rundingan itu pada akhirnya akan kita lihat. Hakim. Yang akan membuktikan menonjolkan ciri kepimpinan dalam siri rundingan tersebut. Kerana apa kawan-kawan yang bertanya sejak malam tadi, siapa menang PRU 15 ini? Saya jawab mudah saja, semua menang. Rakyat menang. Rakyat menang kerana rakyat telah keluar mengundi memilih calon pemimpin mereka untuk diangkat ke Dewan Rakyat. Walaupun sekarang ini akhirnya kita lihat disebabkan rakyat keluar mengundi semua buat pilihan masing-masing, kita dapat lihat angka terkini daripada 219 kerusi parlimen yang dipertandingkan, ada tiga kerusi yang tak ada, kita tak pertandingkan. Padang Serai, satu Padang Serai, dua lagi Baram, dan juga satu lagi yang diumumkan malam tadi juga adalah ditangguhkan terlebih dahulu, Kota Marudu. Ditangguhkan dahulu disebabkan oleh cuaca yang buruk. Dua itulah kalau kita melihat menjadikan ia 219 kerusi parlimen yang sudah pun diumum pada setakat pagi tadi, awal pagi tadi. Dan keputusan terkini untuk anda yang tertanya-tanya apakah keputusannya, berapakah angkanya sehingga menyebabkan keadaan tergantung seperti pada pagi ini adalah seperti yang kami paparkan di sebelah kanan ini, ataupun saya boleh sebutkan Pakatan Harapan secara keseluruhannya memperoleh 82 kerusi parlimen, diikuti Perikatan Nasional 73, Barisan Nasional 30 kerusi parlimen, Gabungan Parti Sarawak GPS 22 dan Gabungan Rakyat Sabah 6 kerusi parlimen serta lain-lain. Ini mewakili ada Bebas juga yang menang. Bebas dan juga parti seperti Parti Warisan termasuk dalam 6 kerusi parlimen ini. Dan ini satu perkara yang sebenarnya rakyat Malaysia, anda yang mengundi juga boleh bermain-main dengan angka ni, melihat kemungkinan, pelbagai kemungkinan siapa dengan siapa sebenarnya. Dan ini juga kami sediakan di ruang Astro Awani, pru.astroawani.com untuk anda sama-sama menyaksikannya. Kerana pada pagi ini, hari ini kita dijangka bakal menyaksikan siri rundingan dan juga antara ketua-ketua parti politik ini untuk membentuk gabungan kerajaan dalam kita berhadapan tempoh yang mencabar tahun hadapan nanti. Dan juga kita ingin, saya rasa kita juga perlu bawakan keputusan-keputusan terkini berhubung dengan kerusi-kerusi parlimen ni. Siapa yang menang? Kalau kita melihat, Hakim, sudah pasti tumpuan malam tadi bukan sahaja siapa yang mampu membentuk kerajaan dan keputusan adalah parlimen tergantung. Kita juga melihat kepada calon-calon heavyweight yang kalah di kerusi-kerusi dan juga kejutan-kejutan seperti kerusi pematang pauh yang kita tahu ini adalah kubu kuat, bukan saja untuk PKR itu, malah keluarga Anwar Ibrahim itu kalau kita melihat sejak sekian lama ini juga tumbang. Kita nak bawakan, adakah rakan tugas kita Gigi sudah pun bersedia untuk melihat? Belum lagi. Sebentar saja lagi Gigi akan bawakan kursi-kursi ini. Kalau kita lihat di Sungai Buloh sebagai contoh, kalau kita melihat saudara Khairy Jamaluddin membawa satu misi yang sukar untuk Barisan Nasional memenangi dan juga menawan hati. Tetapi Hakim, pada masa sama kalau kita membaca juga Sungai Buloh ini, daripada 20,000 lebih pada ketika itu, majoriti pada 2018 berjaya dikurangkan sekecilnya untuk pilihan raya pada kali ini untuk Sungai Buloh dan juga beberapa kerusi yang lain. Di Bagan Datuk untuk Presiden UMNO sendiri kita melihat tipis sekali untuk untuk Bagan Datuk, kemenangan kepada Datuk Seri Ahmad Zaid Hamidi. Dan di Gua Musang akhirnya Tengku Razali Hamzah ini kecundang dengan hanya saya kira 163 majoriti sahaja, sangat-sangat tipis kepada calon PAS yang bertanding di sana. Ini antara nama-nama yang gugur yang boleh kita sifatkan heavyweight sebelum ini kita melihat pertemuan itu. Dan juga untuk kita melihat satu lagi calon heavyweight yang mengejutkan bagi ramai ataupun bagi setengah individu sudah dijangkakan di kerusi Parlimen Langkawi. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang juga 2 kali Perdana Menteri Malaysia tewas dan hilang majoriti dan juga hilang deposit. Hilang deposit. Yang menang adalah daripada calon Perikatan Nasional Muhammad Suhaimi Abdullah dengan majoriti 13,585
undi dan Tuan Dr. Mahathir Mohamad berada di tempat 2 terakhir iaitu dengan hanya memperoleh 9.62% ataupun 4,566 undi hilang depositnya. Kalau nak tahu calon yang hilang deposit ni dia kena dapat lebih daripada 10% daripada jumlah pengundi yang berdaftar di kawasan tersebut. Okey. Jadi ini satu yang agak mengejutkan dan juga kita juga perlu melihat kepada kawasan-kawasan yang menyaksikan jumlah majoriti yang terbesar sebenarnya. Antara yang terbesar kalau saya boleh saksikan di sini di kerusi P106. Ini di Selangor, di Damansara. Pemenangnya adalah Gobing Singdio mendapat 142,875 undi. Menewaskan 2 pencabar yang lain. Ini saingan 3 penjuru di kerusi P106 Damansara. Majoritinya yang paling besar setakat ini yang kita tahu 124,619 undi. Jauh sangat meninggalkan 2 pencabar yang mencalonkan diri. Saya kira kalau kita lihat di Kota Raja juga begitu, Najib. Agak besar juga. 73,998 majoritinya. Ini antaranya sebab saya kira sebenarnya kalau kita nak dapat gambaran lebih jelas, nak tengok dalam bentuk peta yang lebih interaktif, kita terus pergi pada Gigi lah. Gigi dah banyak angka-angka ini. Gigi dah study Hakim sejak dan tadi. juga Najib, selamat pagi. Selamat pagi Gigi. Selamat pagi. Gigi sempat tidur ke malam tadi Gigi? Kita sempat tidur lah, tapi Alhamdulillah. dalam pukul 2 pagi macam tu barulah tidur sebab masing-masing pun berdebar-debar nak tengok keputusan. Betul. Tapi apa yang pastinya semalam banyak sangat kejutan-kejutan. Saya tak nak pergi ke kerusi-kerusi yang menang, saya nak pergi kepada kerusi kejutan yang menerima kekalahan. Tapi pada sebelum itu, kita nak tengok statistik keseluruhan seperti yang Hakim dan juga Najib ada sebut tadi. Ini sebenarnya kedudukan terkini kalau kita tengok setakat ini parti-parti. PH yang bertanding 220 kerusi berjaya untuk menang di 82 kerusi, PN 73, BN 30 kerusi, GPS 22 kerusi, GRS 6 kerusi. Dan anda boleh lihat ni sebenarnya di pru.astroawani.com. Tapi yang menarik sekali sebenarnya, semua orang tertanya-tanya gabungan mana yang akan membentuk kalau PH gabung dengan BN berapa sebenarnya. Anda boleh pergi ke laman web yang sama dan anda boleh tekan di tab calculator majority ni. Kalau boleh nampak dekat sini. Saya dah buka kan. Dekat sini kita dah letakkan kotak-kotak angka untuk parti-parti utama. Misalnya anda mahu lihat PH bergabung dengan GPS dan juga GRS dan bebas serta warisan, mereka akan mendapat 116 jumlah sokongan parlimen. Begitu juga kalau anda rasa PH perlu bergabung dengan PN bersama dengan GPS, GRS dan juga warisan dan juga bebas, mereka mungkin akan dapat lebih besar majoriti 189. Gigi, Ya, macam mana nak tahu gabungan tu boleh bentuk kerajaan tak? Yang garis tengah tu apa Gigi kat atas tu? Yang garis tengah ini, Yang kat atas, tengah-tengah tu. ini adalah 112 kursi yang diperlukan dekat sini untuk mendapatkan majoriti mudah. Ini yang dimaksudkan dengan garisan di tengah ini. Tetapi kadang-kadang kita rakyat tak tahu kan. Kalau gabung ni berapa jumlah matematiknya kan, calculationnya, kita dah memudahkan dekat calculate majority ni. Anda boleh tik sahaja anda rasa gabungan yang kemungkinan akan boleh berlaku, berapa senario anda boleh create dan anda boleh lihat berapa jumlah sokongan parlimen yang mereka akan dapat. Cuba Gigi, selain daripada PH, cuba kalau kita tukar PN dengan BN, berapa angkanya tu? Kita bermain-main dengan angka calculator, kita cuba-cuba ni. Boleh Hakim, tak ada masalah. Berapa? Kirakan tolong. Okey, PN dan juga BN. Jumlahnya kalau dua tu sahaja adalah mendapat 103 jumlah sokongan parlimen. Tak cukup untuk okey, cuba campur lagi dengan itu. GPS dan GRS. Ini saya dah campur dah tadi. Lebih kurang 131 jumlah sokongan parlimen mereka akan dapat. Kalau mereka masuk dapat bebas dan juga warisan 137. Menarik sebenarnya. Ini sebenarnya kalau anda boleh lihat, kita dah permudahkan kepada anda untuk calculator majority ini. Anda sendiri boleh lihat ke senario-senario, kemungkinan-kemungkinan seni gabungannya dekat sini ya. Tapi apa pun kita nak tengok apa kejutan-kejutan dalam PRU ke-15 ini. Saya tahu ada yang mungkin dah ikuti kita daripada malam tadi. Tapi apa pun yang baru bangun macam Hakim boleh tengok. Okey.
Paling mengejutkan adalah di Sungai Buloh apabila saya kira calon heavyweight dekat sana Khairi Jamaluddin disebut sebagai akan merampas Sungai Buloh daripada PH, tapi malangnya R. Ramanan membuktikan sebaliknya. Majoriti 2,693 sokongan yang kita dapat daripada R. Ramanan yang berjaya mengekalkan kedudukan PH di Sungai Buloh. Khairi Jamaluddin, saya kira ini mungkin satu kemenangan yang tipis jugalah untuk R. Ramanan, yang mana Khairi Jamaluddin mendapat sokongan 48,250 undi. Ini di Sungai Buloh. Kalau kita tengok di Sungai Buloh juga sebelum ini penyandangnya daripada Pakatan Harapan menang dengan majoriti yang besar 26,000. Jadi Betul. ini satu perkara lah untuk dulu kita fikir Sungai Buloh ni satu tempat grey area sebab dia kubu kuat PH, tapi dengan kemasukan calon heavyweight daripada BN sendiri Khairi Jamaluddin, dekat situ mungkin kita jangkakan ada split split voters dekat situ, tetapi kita mungkin rasa dengan populariti KJ mungkin dapat menakluki Sungai Buloh, tapi malangnya PH dapat mengekalkan kedudukannya di situ. Paling mengejutkan adalah Permatang Pauh disebut-sebut sebagai berakhirnya kedudukan ataupun dominasi keluarga Anwar Ibrahim di situ, yang mana Nurul Izzah pertama kalinya gagal mengekalkan kedudukannya, dimenangi oleh Muhammad Fawaz Muhammad Jan daripada Perikatan Nasional dengan majoriti 5,272 undi. Apa nasib Nurul Izzah selepas ini sama-sama kita nantikan, tapi ini sebenarnya keputusan yang telah pun dibuat oleh rakyat. Rakyat memilih Perikatan Nasional di Permatang Pauh. Dan kalau kita tengok di Gombak, Gombak ni merupakan salah satu kerusi panas. Kita selalu bercerita ataupun saya kira merungkai mengenai kemungkinan Gombak ni, adakah Amiruddin berjaya mengalahkan Hazmin. Nampaknya benar PH berjaya mengekalkan kerusi, tapi dengan calon yang lain iaitu Amiruddin Syarif, MB Selangor itu sendiri dengan majoriti yang cukup besar kat sini, Hakim Najib, 12,729 undi majoriti, manakala Azmin hanya dapat 59,538 undi, yang mana ia mewakili 35.99% pengundi yang berdaftar yang keluar mengundi. Iaitu kalau tengok dekat Gombak ni, jumlah peratus yang mengundi ni sangat tinggi juga, 80.01%. Jadi dekat sini semua memilih PH, tetapi walaupun dengan calon yang lain, PH dapat mengekalkan kedudukannya di Gombak. Satu lagi, Gigi, nak tengok Tambun, Gigi. Langkawi pun boleh. Okey, gini kita letak mereka yang kita jangka menang tapi kalah tau. Okey, di Langkawi pula, kita jangkakan Tuan Dr. Mahathir Mohamad mungkin dapat mengekalkan kedudukannya, tapi malangnya tidak. Tuan Dr. Mahathir Mohamad jatuh teruk kali ini di Langkawi dengan hanya dapat 4,566 undi. PN menguasai Langkawi dengan majoriti undinya 13,518 undi. Tun Dr. Mahathir Mohamad tak dapat tempat kedua pun. Yang dapat tempat kedua adalah Barisan Nasional. Dua terakhir. 11,945 undi untuk Barisan Nasional saja. PH 5,417 undi. Dekat sini ada, ini kita nak kena tanya penganalisis apa sebenarnya yang berlaku di Langkawi ini. Dan juga kalau kita tengok di Gua Musang, saya kira Tengku Razali Hamzah begitu selesa di Gua Musang, dan mungkin ahli parlimen paling lama berkhidmat pula tu kan. Tapi dalam 48 tahun Tengku Razali Hamzah berkhidmat, tidak dapat juga mengekalkan kedudukannya di Gua Musang. Walaupun kita lihat di sini majoritinya sangat-sangat tipis, sangat-sangat kecil, 163 undi. Muhammad Azizi Abdul Naim daripada PAS menang 21,826 undi, manakala Kuli 21,663 undi, 163 majoriti sahaja untuk Gua Musang ini. Jadi sekali lagi ada sesuatu yang nak dibuktikan, nak diberitahu oleh rakyat di sini. Okey, untuk Putrajaya, ini sebenarnya kita tak agak tapi nampaknya PN dapat menguasai Perikatan Nasional dapat menguasai Putrajaya, yang mana dengan majoriti 2,310 undi. Muhammad Razi Muwajjidin menang di Putrajaya, mengalahkan penyandangnya Tengku Adnan Tengku Mansur BN 13,692 undi. Lagi satu kawasan yang kalah, Kuala Selangor, BN kalah di sini
walaupun mempertaruhkan Menteri Kewangan Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, Dr. Zul, bekas Menteri Kesihatan pada zaman PH tempoh hari, dapat menaluki Kuala Selangor dengan majoriti 1,002 undi. Dan itu nampak dia macam 3 calon yang bernama Tengku ni nampak menerima kekalahan. Salah satunya Tengku Adenan juga kalah, Tengku Zafrul kalah dan Tengku Razali juga kalah. Dekat situ kalau kita boleh lihat senarionya. Okey, di Ampang penyandangnya kalah, malah jatuh, saya kira corot juga. Zuraida Kamaluddin tidak dapat mengekalkan kedudukannya di Ampang. Walaupun bertanding di tempat yang sama dengan parti yang berlainan, Zuraida hanya dapat 4,589 undi dan kemenangan berpihak kepada PH Roziah Ismail 56,754 undi dengan majoriti yang sangat besar dekat sini, 29,681 undi majoriti yang dimiliki oleh Roziah Ismail. Kalau kita tengok peratus keluar mengundi untuk Ampang juga tinggi, sekitar 78.23%. Ini semua saya kira senarai-senarai tempat yang kita rasa penyandangnya boleh kekalkan kemenangan, tapi nampaknya berbeza dengan apa yang kita jangkakan. Mereka kalah di tempat sendiri. Ia berbalik kepada persoalan dekat sini, Hakim dan juga Najib. Ya. Adakah rakyat memilih calon ataupun parti sebenarnya dengan melihat kepada kekalahan-kekalahan oleh penyandang-penyandang yang sudah sebenarnya di tempat yang selesa? Hakim Najib. Okey, terima kasih Ji. Kita membawakan tetamu kita pada pagi ini, Profesor Dr. Siva Morgan Pandian bersama kita pada pagi ini. Profesor semalaman sampai ke pagi ini sambung ke Esra Wani. Prof, bagaimana untuk membaca kerusi-kerusi yang itu antara sebahagian saja yang tunjukkan yang mana kita ada jangka kalah, ada jangka menang tapi kalah, ada yang kita memang jangka di heavyweight tapi kalah dan sebagainya mengikut kempen peribadi dan juga sebagainya. Bagaimana untuk membaca? Sebagai contoh kalau kita melihat di Sungai Buloh, dulu 26,000 untuk PKR. Sekarang ini hanya sekitar 2,600 sahaja. Ini adalah kempen solid Khairi Jamaluddin, satu yang mission impossible untuknya, tapi berjaya merapatkan setidaknya majoriti itu walaupun kalah. Bagaimana kita membaca pemilihan penduduk di kawasan tersebut dan kita gabungkan dan cantumkan juga di peringkat nasional keputusan pada akhirnya? Ya, kalau Sungai Buloh jadikan sebagai rujukan, sudah pasti calon itu telah mainkan peranan besar. Kalau diberikan tempoh lebih sedikit, mungkin 2 minggu lagi, saya percaya Khairi boleh menyaingi kekuatan di situ. Cumanya kempen Pakatan Harapan di situ oleh Ramanan adalah lebih mempamer kekuatan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai bakal Perdana Menteri. 1 undi kepada Pakatan Harapan, 1 undi kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sepanjang jalan kita tengok posternya adalah untuk pamer kekuatan dari sudut tersebut. Tapi secara menyeluruh di peringkat nasional, kita harus memahami bahawa beberapa perkara telah berlaku semalam. 1%, bukan peratusan, angka sebenar pengundi yang telah meningkat. Sejajar dengan perubahan dari segi demografi tersebut yang mencecah 22 juta, bermakna mereka ini sudah mempunyai pilihan yang lain di samping calon, parti dan juga isu. Mula melihat kepada soal etnisiti juga, ras, etnik. Kalau kita lihat kemenangan PAS, Perikatan Nasional di Kelantan, Pahang, Terengganu, menjurus kepada Perlis dan juga Kedah. Itu jelas. Dan bagi kerusi bandar pula yang dimenangi oleh Pakatan Harapan, kita melihat kekuatannya adalah kepada pengundian dalam kalangan masyarakat bukan Melayu. Masih lagi ketara. Dan di situ undinya meningkat dalam kalangan kelompok ini, di mana kerusi-kerusi marginal, kerusi-kerusi bercampur juga menampakkan pola pengundian seperti itu. Seolah-olah kita sudah boleh memisahkan 2 garis yang berbeza dalam konteks tersebut. Walaupun kita banyak bercakap tentang kepentingan calon, kita banyak bercakap tentang kepentingan jentera parti dan sebagainya, seolah-olah dalam pilihan raya ini sudah wujud timbul dilema polemik yang berkaitan dengan perkara tersebut. Adakah itu sudah menjadi kekuatan yang cuba dibina yang asalnya dulu selepas 2018 adalah muafakat nasional. Apabila UMNO tidak bersetuju dengan apa yang telah dicadangkan ke atas usaha melahirkan kolaborasi di antara Bersatu, PAS dan UMNO sendiri, maka kita melihat itu telah memberikan kelebihan kepada PAS dalam konteks di peringkat nasional. Kalau kita perhatikan kedudukan PAS yang telah menang solid di negeri-negeri ini, itu menunjukkan satu perubahan dari segi sikap ke atas apa yang dimahukan
di peringkat akar umbi. Seolah-olah perubahan itu berlaku dan saya percaya itu juga harus dinilai selepas ini. Ya, ini satu perkembangan menarik sebab kalau kita lihat di kerusi-kerusi yang memang majoritinya Melayu, calonnya juga semua Melayu seperti di Langkawi contohnya. Saya kira sesuatu yang agak mengejutkan untuk seorang bekas Perdana Menteri, 2 kali Perdana Menteri hilang deposit. Tetapi pemilihan calon di Langkawi menarik. Apa yang dilakukan oleh Perikatan Nasional adalah meletakkan pengerusi lada. Yang mana itu merupakan satu jawatan yang menampakkan lokaliti calon tersebut yang juga banyak mempunyai hubungan dengan masyarakat setempat. Kekuatan dibina oleh calon itu adalah berdasarkan kepada kekuatannya. Walaupun pesaingnya adalah seorang negarawan, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bagi saya beliau berada dalam kategori yang berbeza. Cuma kekalahan kali ini apabila hilang deposit itu juga merupakan sesuatu yang mengejutkan. Juga sebolehnya kita tidak mahu beliau akhiri kerjanya begitu. Tetapi saya rasakan bahawa apabila beliau telah lahirkan gabungan gerakan tanah air, beliau sudah melihat pola pengundian seperti ini dalam kalangan masyarakat yang berterasnya kepada swing dalam kalangan orang Melayu bakal berlaku. Apakah itu sebabnya beliau menubuhkan blok itu, tapi akhirnya beliau tercicir. Tetapi itu diraihkan oleh Perikatan Nasional yang mana kekuatan dibina oleh PAS dan turut memberikan nilai tambah kepada Bersatu. Saya melihat itu yang jelas dalam pola pengundian ketika ini. Ya, sokongan tambahan ataupun extra boost support itu juga kita dapat lihat di Permatan Pauh ni satu lagi kawasan yang saya kira Besar majoriti. kalau dulu sebelum PRU ke-14 13 sebelum itu asal letak logo biru cair, selamatlah. Ni kerusi, boleh dikatakan kerusi legasi keluarga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Daripada zaman beliau 80 something, 82 sampailah ke PRU yang lepas. Memang solid sepatutnya. Tapi mungkinkah gelombang seperti angin perubahannya? Ya, itu untuk dirasai sebab ni kalau di Permatan Pauh ni kalau kita lihat kalau peta dia kami di pru.australian.com ini anda dapat lihat di sebelah kanan sebenarnya pantai timur ni semua biru gelap. Ini semua PN yang belah kiri merah semuanya, kiri di pusat di tanah air ibu negara merah mewakili Pakatan Harapan. Kalau di Borneo pula kita lihat warna yang berbeza, warna-warna GPS, warna pink, ini warna jingga, ini kami letak untuk reference warna kami lah, tapi GPS lah. Tapi di Permatan Pauh ni dia turut 5,000 majoritinya, Prof. Tak, bagi saya melihat gelombang ini bermula daripada P001 di Padang Besar sendiri. Di situ sendiri kita melihat Perikatan menang. Kemudian di Kanga juga, Amir Ahmad walaupun seorang yang telah memberikan perkhidmatan yang baik, juga tewas dan hadir calon Perikatan Nasional menang di situ dan di Arau Perikatan Nasional. Apakah gelombang itu bermula di situ, kemudian bergerak ke Kedah? Kalahnya di Jelun Datuk Seri Mukhlis Mahathir, kemudian kalahnya Tun Dr. Mahathir yang juga menampakkan bagaimana keseluruhannya di Kedah melihat penguasaan secara total. Mahathir Khalid kalah di Padang Terap dan juga kita melihat ia ke Pulau Pinang. Di Pulau Pinang misalnya Wan Saiful Wan Jan yang pada awalnya dijangka bertanding di Kubang Pasu, akhirnya buat keputusan bertanding di Tasik Gelugor pada saat-saat akhir dan menang. Bermakna di sini ianya bukan pasal kehadiran beliau secara tiba-tiba, tetapi kemampuan Perikatan Nasional untuk menjadi satu blok baru, menjadi pilihan kepada mereka yang tidak menyebelahi Pakatan Harapan dan juga Barisan Nasional. Barisan Nasional dalam sejarah kali pertama berada dalam kedudukan yang terendah dengan 30 kursi. 30 kursi. Itu suatu yang mengejutkan. Dalam sejarah kita pernah melihat legasinya pada tahun 2018 79 kursi. Kini kepada 30 kursi. Apakah sokongan yang telah diberikan kepada Barisan Nasional selama ini sudah mula pergi kepada Perikatan Nasional yang dilihat templatenya hampir sama dengan Barisan Nasional UMNO. Seolah-olah ini satu pilihan baru kepada mereka, termasuk dalam kalangan pengundi muda yang sudah ada satu pilihan baru. Okey. Apakah option untuk melihat alternatif kepada Barisan Nasional ini mempunyai persamaan antara BN dan juga PN kerana kedua-duanya nama pun hampir sama. Nasional di belakangnya sama ada Perikatan ataupun Barisan. Adakah ini yang menyebabkan
berlakunya kekeliruan ataupun mungkin masyarakat melihat, pengundi melihat bahawa this is a better option. BN adalah sesuatu yang macam ni barang lama kan, nak tukar kepada barang baru contohnya. Mungkin adakah ini yang menyebab antara faktor yang kita lihat PN sapu bersih negeri-negeri di pantai timur daripada utara sampailah ke bawah pantai timur tu. Tidak, satu saya rasakan walaupun Perikatan Nasional baru muncul selama 2 tahun, tetapi penjenaman itu dilakukan dengan pelbagai kaedah. Kalau kita lihat di media sosial, mereka menguasai dan mendahului parti-parti lain. Begitu juga dengan di tabloid. Penguasaan dari segi pasaran itu dilakukan secara menyeluruh. Kemudian ada kekuatan di peringkat akar umbi dengan kehadiran PAS. Jadi Perikatan Nasional, walaupun baru, kita melihat pilihan itu dilakukan berdasarkan kepada bukannya tidak suka kepada Barisan Nasional, barangkali undi protes membesar. Begitu juga dengan kehadiran pengundi baru yang secara automatik telah didaftarkan, yang sebelum ini tidak mahu keluar, barangkali kali ini merasakan, aku dah didaftarkan, kenapa tidak aku keluar dan mengundi, dan melihat kepada pilihan ini sebagai pilihan yang barangkali sesuatu pilihan yang sebelum ini tidak ada, tapi mahu memberikan peluang kepada Perikatan Nasional. Jadi saya rasakan di sini banyak angkubah yang harus kita kupas, yang boleh dijadikan sebagai asas dalam memahami bagaimana berlakunya perubahan-perubahan ini. Dan saya rasakan ini sesuatu yang telah pun dilihat 2 minggu sepanjang kempen. Bagaimana Perikatan Nasional dikatakan mula menyelusuri dan menerokai kedudukan kawasan-kawasan tertentu dan akhirnya melihat bagaimana mampu untuk memenangi sebahagian daripada kerusi. Baik. Rundingan akan bermula pada hari ini. Seni rundingan itu akan terpulang. Tetapi pada hari ini juga kita melihat bahawa bukan sahaja rundingan membentuk kerajaan, tapi juga siapakah yang akan mengetuai kerajaan tersebut, Perdana Menteri. Ini juga kami tanyakan kepada anda semua sejak kempen hari itu sehinggalah kepada hari ini. Ada soalan yang kami cadangkan kepada anda. Ini adalah suara anda, Suara Malaysia. Soalan hari ini kami ajukan, Parlimen tergantung, jangkaan anda siapa PM ke-10, dan juga ini soalan yang kami paparkan. Anda boleh mengundi dengan mengimbas QR kod untuk menjawab soalan tersebut, dan juga boleh juga pergi ke undi.astro awani untuk menjawab soalan tersebut. Sekejap lagi kami paparkan soalan tersebut untuk kita melihat. Dan ini adalah sebagai sebahagian untuk melibatkan anda. Okey, ini adalah soalannya. Anda boleh dan juga melihat soalan ini dan juga jawapannya nanti kami akan kumpulkan dan juga rangkumkan. Baik, bukan itu saja, sudah pastilah suara rakyat sudah kita kedengarkan, yang mana tidak tidur menunggu keputusan dan sebagainya. Kalau di Melaka ini, kalau kita melihat selepas proses pengundian hakim bagi memilih wakil mereka yang terbaik di setiap kawasan Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri DUN selesai dilakukan, tiba masanya untuk masa depan rakyat diberikan keutamaan. Dan juga beberapa rakyat di Melaka ketika ditemui Astro Awani berkata mereka meletakkan harapan tinggi supaya pemimpin politik yang dipilih memikirkan soal kepentingan negara, Hakim. Ya, dan kata mereka setiap undi, setiap jari yang mereka celup dalam dawat itu diberikan termasuk kesanggupan anak perantau balik kampung, pulang ke kampung halaman untuk menunaikan tanggungjawab, membawa sebuah harapan yang besar. Di Melaka ada seramai 644,645 pengundi yang sepatutnya menunaikan tanggungjawab sebagai pemilih di 217 pusat mengundi yang dibuka pada pilihan raya umum ke-15. Harapan saya pada kerajaan yang memerintah selepas ni, harap dapat membantu rakyat, meringankan beban, kerana rakyat telah susah payah lagi jauh balik ke kampung halaman buat untuk mengundi. Jadi saya harap sangat, saya sebagai seorang peniaga, saya harap agar barang-barang selepas ni kerajaan yang baru boleh kawal. Jadi boleh meringankan beban rakyat semua. Apa yang saya harapkan, yang mana berbenanglah pada pihak-pihak yang mana menang juara pada ikatan malam ni. Cuma saya harapkan menjalankan tanggungjawab yang sebaik-baiknya lah. Sekarang ekonomi negara kita pun tengah sangat-sangatlah kan, sungguh sangatlah, sungguh orang cakap payahlah untuk kita nak naikkan balik ekonomi kita. Jadi yang mana dah bermenang malam ni, saya harap mulakanlah negara kita dengan maju balik semula. Yes, ya. Betul, saya betul. Mana yang mana dah bersusah payah daripada jauh, yang dah balik apa semua. So kalau boleh, yang mana rakyat dah begitu, orang kata mengharapkanlah sekarang ni, tahun ni kan. Kepada parti yang menang malam ni, supaya dapat membantu rakyat lah selepas ni. Jangan orang cakap
Yelah, kita dah bersusah payah apa semua. Kalau boleh bantulah rakyat yang kebanyakannya sekarang ni yang dalam kesusahan lah orang cakap kan. Kalau boleh supportlah rakyat-rakyat yang yang susah lah orang cakap. Itulah. Selesaikan hal negara dengan baik apa semua. Ekonomi negara, kalau boleh majukanlah balik ekonomi negara kita ni. Saya harap lepas ni pemimpin yang akan datang yang akan memerintah negara lepas ni tunaikan segala janji yang ada. Tak nak lagi macam yang telah sudah cakap sebarang cakap saja tapi langsung tak ada tunaikan janji. Bagi kami lah, rakyat Sabah, Sarawak dan juga Semenanjung, kami sudah tunaikan hak kami hari ini keluar mengundi beramai-ramai dengan cuaca, syukur juga cuaca yang baik, tidak ada masalah. Jadi harap keputusan malam ini sesiapa yang pemerintah baru itu jalankanlah kewajiban sebagai yang semasa mereka bagi ceramah. Jadi bantu rakyat seperti mana sekarang rakyat memang susah, jadi kembalikan ekonomi negara itu dan kembalikan juga kehidupan rakyat seperti biasalah, yang macam tu. Jadi kita harap pemerintah yang akan datang mungkin jam 12 kah, kita tidak tahu. So kita harap mereka laksanakanlah tugas itu. Jadi kami sebagai rakyat Malaysia ini sudah menjalankan hak kami memilih siapa yang patut memerintah untuk masa depan kami sebanyak 5 tahun ni lah. Apa yang saya boleh katakan sekarang ni kami dah turun mengundi. So terpulang kepada kerajaan lah untuk jalankan tanggungjawab untuk negara. Kami minta untuk tolong ringankan beban rakyat. Saya punya harapan, saya sudah turun mengundi jam 8 pagi, jadi terserahlah dari siapa yang menang, siapa yang kalah. Yang itu pun kami ikut sejalah, yang mana menang, mana yang kalah. Ringankan beban ekonomi, itu jalah. Iya, peluang pekerjaan dengan itu sejalah. Kebajikan rakyat juga. Kebajikan rakyat juga lah. Kami rakyat sudah pun menjalankan tugas untuk mengundi. Jadi sekarang kami mau wakil rakyat turun mengundi untuk pulihkan negara dan stabilkan ekonomi. Harapan saya yang pertama sekali lah untuk pulihkan ekonomi negara, lepas tu yang kedua untuk majukan lagi negara kita, dan kedua untuk mencari pemimpin yang boleh pimpin negara kita dengan sebaik mungkin. Harapan saya duduk Kelantan. Jadi saya nak bangunkan negeri saya sendiri. Jadi harapan saya untuk pemimpin yang akan datang ni mungkin dapat bangunkan negeri Kelantan setaraf dengan negeri-negeri yang membangun yang lain. Kita dapat lihat Kelantan ni banyak infrastruktur yang terbengkalai, jalan-jalan lubang. Mungkin pemimpin yang baru ni dapat merubah. Di mana kalau infrastruktur tu yang terbengkalai boleh beroperasi balik, jalan-jalan boleh dibaiki balik dan seumpamanya. Kalau boleh tu semua pilihan tu akan beri efek baiklah untuk negara ke apa. Harapan saya adalah untuk dalam bidang industri lah, sebab peluang pekerja untuk di Kelantan ni amat sedikit. Jadi macam saya ni anak-anak muda yang nak kerja sebagai macam dalam bidang saya, seperti technician lah, maintenance technician di kilang-kilang susah dapat lah, sebab sini tak ada industri besar terpaksa lah keluar pada Kelantan, cari macam Johor, Kuala Lumpur, Penang. So itulah untuk pendapat saya. Perubahan untuk di Kelantan, saya rasa satu lagi tu adalah jalan lah. Faktor jalan boleh besarkan lagi kau jalan untuk kurang kesesak lalu lintas lah. Besar harapan para pengundi nak menyaksikan selepas ini ada kerajaan terbentuk yang
membalas kembali kepercayaan mereka memilih dan mereka yang diangkat ke peringkat kepimpinan ini. Betul. Sebab drama politik itu kita saksikan sejak 4 tahun yang lepas. Banyak kesengsaraan yang mereka lalui disebabkan pandemik COVID-19 dan sebagainya. Mereka mahukan perubahan ini. Mereka sudah keluar mengundi, mereka sudah susah payah pulang ke kampung halaman untuk mengundi dan sebagainya. Mereka mahukan rundingan selepas ini memihaklah kepada mereka dan juga pentingkanlah mereka. Baik, kita nak fokus sikit lagi. Kerusi-kerusi ini bukan saja kerusi yang kalah ataupun heavyweight yang kalah, tapi juga kerusi-kerusi yang mana calon-calon ataupun ketua parti ini yang menang, tapi kita melihat juga majoriti. Kita pergi ke Tambun dahulu, Prof. Kalau kita melihat Tambun ini, Anwar Ibrahim menang dengan majoriti 3,736, sedikit saja di hadapan berbanding dengan Datuk Seri Ahmad Faizal Al-Zumu 45,889 ini di Tambun. Bagaimana kita membaca majoriti 3,700 ini untuk seorang ketua parti Anwar Ibrahim yang mengepalai PH ini pada ketika ini, bacaan Prof sendiri? Ya, sudah pastilah bagi seorang yang dinobatkan sebagai bakal Perdana Menteri, majoriti itu kecil. Apatah lagi bagi saya kemenangan sebenar adalah kepada Peja sendiri yang telah berjaya mendapatkan 40 lebih ribu di situ, menunjukkan bahawa walaupun beliau sebagai timbalan Presiden Bersatu telah berjaya mendapatkan sokongan, barangkali disebabkan pernah menjadi Menteri Besar, juga merupakan seorang yang lokal di situ dan juga masyarakat di situ bersedia untuk memberikan sokongan kepada beliau. Malahan kalau dicampur dengan sokongan yang diperolehi oleh Aminuddin daripada Barisan Nasional, itu melangkaui undi yang diperolehi oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagi saya itu juga mesej isyarat yang perlu diambil oleh Pakatan Harapan, di mana saya rasakan mana-mana blok perlu berubah selepas ini. Tidak mempunyai kebergantungan kepada etnik semata-mata, tetapi bagaimana boleh bertukar dalam sudut menerima sokongan daripada pelbagai kelompok. Dalam soal ini mungkin Tambun disebabkan kekuatannya adalah kepada masyarakat Cina di situ. Beliau mungkin mendapat 90% daripada pengundi di situ daripada latar belakang Tionghoa. Dan mungkin yang sedikit lagi yang diperlukan hanya sekitar 5-10% itulah yang telah membantu kemenangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagi saya penting untuk kita lihat bagaimana pola-pola seperti ini juga membawa kepada persoalan apakah kawasan luar bandar dikuasai hanya oleh sesuatu kelompok dan juga bandar oleh kelompok lain. Bagaimana Tambun yang dianggap sebagai bandar juga melihat perubahan dari segi pola pengundian yang telah diberikan. Bagi Peja, dia tak ada apa untuk hilang di situ kerana yang hadir ke Tambun adalah seorang calon yang dianggap sebagai bakal Perdana Menteri yang masih juga menyatakan sudah ada angkanya. Ya, saya suka kursi Tambun ni sebab kalau dalam kita lihat nama-nama calonnya, Anwar Ibrahim, Ahmad Faizal Al-Zumu, Aminuddin Mat Hanafiah, Abdul Rahim Tahir, ini 4A. Tapi yang menang Anwar Ibrahim. Jadi soalannya dengan majoriti dia ni, Anwar Ibrahim dapat A+ ke A-? Tak apalah, semuanya A juga. Cumanya kelebihannya barangkali disebabkan beliau dianggap sebagai calon Perdana Menteri. Tapi apa yang berlaku di Tambun ini, calon Perdana Menteri bagi Pakatan Harapan, juga kita nak melihat kepada nama-nama besar calon yang juga calon Perdana Menteri. Saya ambil contoh di Bagan Datuk. Kita pergi Bagan Datuk dulu. Okay, kita pergi ke Bagan Datuk dulu. Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, makin tipis majoritinya, 348 saja majoritinya. Adakah ini manifestasi penolakan masyarakat yang seperti Prof sebutkan tadi, nak cari parti lain, payungan ataupun dukungan lain selain daripada Barisan Nasional? Alternatif nampak kepada PN sebab pencabar terdekatnya kat sini PN masih lagi jauh, 8,000 yang paling dekat kat sini Samsul Iskandar Muhammad Akil. Ini pun ada giant killer sebelum ini masa PN 14. Faktor giant killer itu juga mempengaruhi. Saya rasakan gini sepanjang waktu kempen, naratif dan juga isu yang dibawa oleh Barisan Pembangkang adalah ke atas Datuk Seri Zahid sendiri yang dianggap sebagai satu liability kepada UMNO yang mana dibina sedemikian rupa dan juga bagaimana bersifat defensif sepanjang berkempen. Dan di kubu kuat beliau sendiri telah timbul bagaimana persepsi ke atas perubahan
peningkatan pengundi baru yang barangkali melihat itu sebagai satu yang gagal diurus persepsinya oleh jentera UMNO di Bagan Datuk sendiri. Jadi bagi saya melihat penurunan majoriti itu memberikan gambaran mesej yang jelas kepada UMNO bagaimana perubahan wajar dilakukan di dalam UMNO sendiri, mengambil iktibar daripada keputusan ini, apatah lagi di Bagan Datuk selama ini merupakan kubu kuat beliau. Di manakah punca sehingga keterhakisan sokongan berlaku? Apakah ini juga memberikan gambaran sesuatu harus dilakukan UMNO untuk kekal relevan dalam pilihan raya akan datang? Apatah lagi pemilihan UMNO akan berlaku dalam masa 6 bulan lagi. Apakah ini juga merupakan satu peluang untuk sama ada mencari kekuatan baru, sama ada untuk melakukan sesuatu yang anggap drastik di dalam UMNO, dan itu saya rasakan perlu diberikan perhatian, keutamaan oleh UMNO sendiri. Kerana 398 dengan sokongan sebegini rupa, tidak semestinya ini adalah satu pengakhiran kepada beliau. Kerana kita pernah melihat Datuk Seri Najib mendapat dalam 241 undi rasanya pada tahun 1999, tapi kemudiannya berjaya membina semula sokongan yang meningkat sampai berpuluh ribu. Jadi kepada Datuk Seri Zahid, saya rasakan perlu diteliti di manakah puncanya kehilangan keterhakisan sokongan yang selama ini kita lihat di kawasan luar bandar memang merupakan kubu kuat UMNO yang kini sudah mula dibolosi. Dibolosi oleh PN pula tu. PN dan sebagainya. Ini bagaimana manifestasi rakyat dan sebagainya. Kalau kita melihat di Pagoh pula, ini adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kalau kita melihat majoriti dia Hakim, majoriti adalah 10,007 dimenangi oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, meninggalkan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Iskandar Shah Abdul Rahman dan juga daripada Barisan Nasional Razali Ibrahim. Heavyweight juga 14,426. Tapi kalau kita melihat Prof, majoriti 10,000 ini untuk seorang ketua parti yang mengetuai dan juga mengepalai untuk Perikatan Nasional ini, adakah ini cukup, bagaimana untuk menggambarkan kekuatan ini? Kalau kita membandingkan dengan antara ketua parti yang lain, seperti di Bagan Datuk itu hanya tipis, tapi untuk Tan Sri Muhyiddin Yassin, adakah ini juga manifestasi keyakinan terhadap beliau di Pagoh dan pada masa sama swing di kawasan-kawasan yang dimenangi oleh Perikatan Nasional ini? Ya, kalau kita perhatikan Pagoh bukan tempat asal beliau. Beliau daripada Muar ke Pagoh, dan juga kita melihat bagaimana telah membina satu legasi di Pagoh. Dan kalau kita perhatikan pendekatan kempen beliau adalah berikan saya satu peluang terakhir untuk berkhidmat di Pagoh. Barangkali itu juga merupakan satu yang mahu ditempatkan oleh pengundi setempat. Malahan kalau kita lihat di peringkat nasional, apakah ini merupakan satu tanda terima kasih kepada Perikatan Nasional yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin sewaktu kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Apakah ini memperlihatkan bahawa ketika kita berada dalam krisis ataupun konflik waktu itu, beliau muncul dengan pelbagai pendekatan, intervensi, strategi untuk memudahkan rakyat yang berhadapan dengan pelbagai cabaran ketika itu. Mungkin naratif itulah yang juga telah membolehkan beliau mencapai majoriti sehingga 10,000 lebih, dan kemudian di peringkat nasional memungkinkan Perikatan Nasional turut merasai kekuatan itu, kerana kita tahu di peringkat akar umbi di beberapa kawasan lain bersatu tidak kuat. Apakah mesej ini dibawa ke situ bersama dengan beliau dengan konsep Abah sehingga imej itu masih ada. Imej itu barangkali dirasai oleh golongan muda ketika berhadapan dengan isu COVID, pandemik. Apakah beliau dilihat masih lagi sebagai Perdana Menteri? Dan selepas itu, beberapa kerja lapangan yang saya lakukan di negeri Selangor sewaktu pergi bercakap tentang undi 18, ada sebahagiannya masih menganggap beliau sebagai Perdana Menteri. Jadi seolah-olah wujud ikatan seperti itu. Yalah, Peja pun bercakap begitu di Tambun bila beliau pergi ke sesuatu kawasan ketika berkempen.
mereka juga masih bertanggapan Tan Sri Muhyiddin adalah Perdana Menteri. Transisi itu tidak nampak, walaupun Ismail Sabri Yaakob juga telah menampilkan konsep keluarga Malaysia, walaupun meneruskan bantuan keluarga Malaysia dan sebagainya. Masing-masing ada kekuatan mereka, dan dalam konteks ini di Pagoh saya percaya kekuatan yang telah terbina sekian lama memegang kerusi itu untuk beberapa penggal menyebabkan pengundi di situ mengambil kesempatan ini untuk menerjemahkannya kepada sokongan. Ya, dan terjemahan sokongan ini juga dapat kita lihat daripada angka-angka kerusi parlimen. Masing-masing mempunyai pandangan mereka yang tersendiri. Tak ada pihak pun yang mampu membentuk kerajaan dengan majoriti mudah. Itu yang kita dapat saksikan daripada angka-angka yang kita ada ketika ini. Seperti anda dapat saksikan, Pakatan Harapan 82 kerusi, Perikatan Nasional 73 kerusi, Barisan Nasional 30, GPS 22, GRS 6 dan lain-lain 6 kerusi. Yang sekaligus lepas kita melihat analisis kerusi-kerusi yang ada, siapa yang menang, apakah faktor-faktornya, ini membuka kepada satu dimensi baru, memasuki fasa baru yang saya kira sebenarnya kita semua sudah anticipate sejak terbubarnya parlimen, iaitu dengan penubuhan kerajaan campuran, kerajaan gabungan, kerajaan perpaduan, apa sahaja namanya, asalkan ia campuran lebih daripada satu gabungan, kerana tak ada satu pun yang dapat angka ini. Tapi dan pastinya hari ini dia akan pergi kepada tumpuannya di Istana Negara. Kerana pada akhirnya seperti krisis sebelum ini juga, kebijaksanaan yang di-Pertuan Agong itu akan kita serahkan selepas rakyat sudah memilih untuk baginda sendiri melihat juga menilai. Sudah pasti seperti yang kita lihat juga, Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam mengatakan bahawa sudah menerima surat daripada istana untuk kehadiran menghadap di-Pertuan Agong. Inilah tumpuannya di Istana Negara pada hari ini. Kita bawakan rakan tugas kita yang awal pagi sudah bersiap sedia, saya kira di pintu 2 Istana Negara pada ketika ini. Syazwani, apa yang boleh kita jangkakan? Kalau saya lihat sedikit frame Syazwani ini agak jauh dari pintu 2 Istana Negara ini. Awal Syazwani nak pergi menghadap. Ya, Hakim dan Najib. Seperti anda boleh lihat di belakang saya ini, saya kini berada di pintu 2 Istana Negara, yang mana kebiasaannya kalau media membuat liputan, pastinya mungkin lebih dekat sedikitlah untuk mendapatkan pergerakan masuk pemimpin-pemimpin politik, terutamanya melihat kepada keadaan semasa. Kalau kita lihat ketika ini, pastinya terarah kepada pilihan raya umum ke-15, keputusannya yang dah pun diumumkan awal pagi tadi. Dan kami juga sebenarnya cuba masuk melalui pintu 1, tetapi semuanya perjalanan pintu itu ditutup. Saya kira bagi memudahkan proses laluan masuk, mungkin sekitar tengah hari nanti menjelang ke petang, kerana difahamkan mungkin pergerakan besar, major movement itu mungkin akan berlaku pada sebelah tengah hari ke petang. Tapi ia pastinya tertumpu kepada keputusan rasmi yang diumumkan awal pagi tadi, yang menunjukkan seperti yang Hakim dan juga Najib bincangkan bersama dengan Prof Siva awal pagi ini, yang mana tiada satu pun gabungan parti utama di negara ini dapat membentuk kerajaan secara peribadi kerana tidak mencapai jumlah majoriti, iaitu 112 kerusi itu. Dan kalau kita nak recap kembalilah, mungkin ramai yang orang kata tertidur kot kalau tunggu keputusan SPR itu yang diumumkan sekitar awal jam 5 pagi tadi, yang mana keputusan yang diumumkan oleh pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya sendiri SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh menunjukkan Pakatan Harapan mendahului dengan 78 kerusi, diikuti dengan Perikatan Nasional 73 kerusi dan juga Barisan Nasional 29 kerusi. Sementara di sebelah Borneo, Gabungan Parti Sarawak atau GPS yang dipimpin oleh Tan Sri Abang Johari Tun Openg mempunyai 29 kerusi, diikuti dengan Gabungan Rakyat Sarawak GRS yang memperoleh 6 kerusi dan Parti Warisan 3 kerusi. Namun tanpa kepastian yang jelas ini, terdapat kemungkinan berlakunya hang parlimen. Tapi itu yang berlaku ketika ini. Parlimen itu tergantung, dan pastinya kita menuntut jawapan untuk akan ada kerajaan yang ditubuhkan sekurang-kurangnya at least orang kata hari ini, untuk memastikan esok hari Isnin satu hari yang baru. Pastinya banyak lagi major movement yang perlu berlaku pada esok. Tapi kalau kita nak faham sedikit lah, mungkin saya bukanlah pakar dalam bab ini, tapi kita dah bertanyakan banyak soalan ini, kita kemukakan kepada penganalisis politik. Mereka menjelaskan sebelum ini, parlimen tergantung itu adalah situasi di mana tiada parti politik ataupun pakatan parti politik tertentu yang mempunyai jumlah ahli atau kerusi yang terbanyak dalam parlimen. Dan
yang di-Pertuan Agong sebenarnya mempunyai kuasa memilih Perdana Menteri walaupun tiada gabungan politik dominan ataupun mendapat majoriti mudah selepas PRU ke-15 diketahui awal pagi tadi, dan rundingan bagi membentuk kerajaan campuran boleh berlaku sebelum ataupun selepas Seri Paduka Baginda melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang pada khidmat baginda mungkin mendapat undi kepercayaan majoriti ahli parlimen, dan kejayaan rundingan ini pastinya bergantung kepada kewibawaan pemimpin untuk membentuk kerajaan gabungan yang kukuh dan stabil. Dan pada masa sama, penganalisis politik melihat kepada rundingan ini bagi mewujudkan kerajaan campuran boleh diadakan melalui pembentukan kerajaan minoriti. Berbalik kepada perlembagaan, perkara 40-2-A yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara untuk melantik Perdana Menteri mengikut proses yang ditetapkan melalui perkara 43-2-A tanpa terikat dengan mana-mana konvensyen negara luar termasuklah Westminster, dan pastinya kejayaan itu juga difahamkan boleh dibuktikan sama ada melalui proses undi percaya di Parlimen, jumlah sokongan akuan bersumpah atau kaedah lain yang boleh memuaskan hati baginda. Dan pastinya inilah tumpuan kami pagi ini. Kami berada di Istana Negara akan bawakan sekiranya ada mana-mana major movement. Setakat ini masih belum lagi, keadaan cuaca juga baik walaupun sekitar awal pagi tadi macam nak hujan, tapi alhamdulillah pagi ini cuacanya tenang, mendung, sejuk, tak nampak lagi matahari. Pastinya kami akan terus bawakan perkembangannya. Kalau kita lihat pintu ketika ini masih lagi ditutup. Ini keadaan semasa, tiada lagi seperti yang saya katakan tadi, major movement itu tiada, melalui pintu 1 juga masih lagi tiada. Tapi jangan risau, Najib dan juga Hakim, kami akan terus bawakan perkembangannya dari sini, dari semasa ke semasa. Mungkin kalau kita nak faham dengan lebih jelas berkenaan dengan Perlembagaan Persekutuan, bagaimana pemilihan kerajaan campuran ini, bagaimana pemilihan Perdana Menteri itu nanti, mungkin soalan itu boleh kita ajukan kepada Prof. Siva yang berada di studio pagi ini. 2 hari beliau berada bersama dengan kami. Ni ada ke risik dengan abang polis belakang tu? Ada ke apa pergerakan yang mungkin akan berlaku di pintu 2 Istana Negara ini? Kerana biasanya pintu 2 ini, kalau ahli politik yang bukan bertaraf Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri, mereka masuk dalam pintu 2 biasanya. Kalau pintu utama itu biasanya Perdana Menteri ataupun timbalan Perdana Menteri dan juga jawatan-jawatan besar yang lain. Apa kata mereka sebenarnya? Itulah saya sempat juga bertanya tadi, sebab sepatutnya kami dihalau lah, tak boleh nak buat liputan, tetapi disebabkan ini adalah perkara yang baru, fresh kami bawakan kepada anda. Saya tanyakan kepada anggota polis tadi, ada tak agak-agak pergerakan yang boleh kita jangka hari ini. Mereka katakan seperti kelazimannya, kita tahu SPR akan mempersembahkan keputusan pilihan raya itu kepada yang di-Pertuan Agong. Mungkin itu juga boleh kita jangkakan. Saya bertanyakan soalan, adakah SPR akan melalui pintu ini? Mereka menyatakan mereka tidak menidakkan dan juga tidak mengiyakan, tapi kita anggap ya, sebab itulah kelazimannya yang akan berlaku. Kemudian saya tanyakan juga, adakah pemimpin-pemimpin politik juga akan melalui pintu ini untuk menghadap yang di-Pertuan Agong, kerana difahamkan seperti Najib katakan tadi, ada pemimpin-pemimpin parti politik yang sudah pun menerima surat untuk menghadap baginda. Jadi itu sedikit gambaran pergerakan yang mungkin akan berlaku hari ini. Tetapi waktunya bila, kita juga masih belum pasti perkara itu, Najib. Okey, terima kasih Syazwani kerana bawakan perkembangan tersebut. Syazwani terus kekal di pintu 2 itu. Ada soalan lain ke? Tak, sebab saya nak cakap Najib tahu selok-belok kat mana tempat masuk pintu 2 sebab dia antara penunggu di pekarangan di hadapan Istana Negara tu. Sunburn itu pun selaras matahari masih belum hilang lagi sampai sekarang. Masih lagi. Sebab tu Syazwani dah pakai hand socks tu. Itulah sempat. Socks dah siap, sunblock dah siap. Sebab kenapa? Sebab kami akan terus bawakan perkembangan itu live dari Istana Negara ini. Sebarang pergerakan kami akan laporkan terus kepada anda. Walaupun dijangka pergerakan itu akan berlaku petang, tapi awal pagi ni sebenarnya sekitar 7 pagi kita orang dah sampai dekat sini. Dalam keadaan semasa ini macam-macam boleh berlaku pergerakan itu. Ya, dan hakikat bahawa Syazwani telah bersedia dengan sunblock, air mineral dan juga stokin tangan itu menunjukkan bahawa kita bersedia dengan kemungkinan bahawa mungkin negosiasi itu berlanjutan sehingga ke petang. Tapi kita harapkan ia boleh diselesaikan pada petang ini paling cepat. Tapi kita hanya mampu berharap terpulang kepada kebijaksanaan Seri Paduka di Pertuan Agong dan juga parti ketua-ketua parti ini untuk negotiate, melakukan rundingan sebab kena cepat sebab kita dah berhadapan dengan tempoh yang waktu kritikal ini. Ibaratnya kita berada di persimpangan negara kita ini.